Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah rahmatan lil alamin. Lepas 2 tahun lebih tuan ini kuliah pertama saya. Nak teriak mana? Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dan kita dapat bertemu lagi. Saya rasa dah ini saya sakit saya masuk tahun ketiga. Tapi bermakna 2 tahunan saya tak datang sini. Tapi alhamdulillah Allah Taala bagi izin saya telefon abang James Bond kita. Kami harapnya boleh beritahu dia, kata saya teringin nak jumpa sahabat, kalau ada panggilan saya beritahu. So alhamdulillah dia panggil saya, dapat saya bertemu. Saya rasa syukur yang amat sangat dan ujian yang Allah Taala bagi kepada saya. Dan malam ni kita bukan nak cakap pasal saya, kita nak cakap pasal siapa? Emang bulan puasa. Apa ni? Puluh malam hampa banyak betul kan, tak ada hati lagi. Mantap. 10 malam 10. Ni negara nak pergi kat kapiak ni. Itu kira orang bukan sakit tu. Ngayang siang. Saya baca tadi, saya pun tak ingat surah apa, saya pun bukan ustaz pun kan. Nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah Ta'ala kata apa? Diturunkan Al-Quran ini sebagai sifat. Sifat ni apa? Penyembuh. Sifat dan rahmat. Penyembuh dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Ta'ala turunkan sifat? Kenapa Allah Ta'ala turunkan ubat? Sebab apa? Sebab ramai orang sakit. Kalau tak sakit, apa Allah Ta'ala nak turunkan ubat? Betul tak? Bila Allah Ta'ala turunkan ubat, kita marah pula. Macam orang marah kat mufti sekarang. Bila mufti larang, dia kata mufti gila. Yang gila dia tak tahu. Kan? Dan dalam keadaan kita puasa ni, dalam keadaan kita bersyukur pada tahun depan langsung tak boleh tarawih. Allah Ta'ala uji kita langsung tak boleh tarawih, tapi hikmah dia dapat bertarawih dengan keluarga. Itu pun ada di antara kita tak boleh ketang. Anak 3 orang, bini seorang duduk belakangan. Baca bismillah tak tahu hak mana dulu. Ar-Rahim ke Ar-Rahman tak tahu. Sebab apa? Seumur hidup tak pernah jadi imam. Tapi tahun lepas Allah Ta'ala bagi kelebihan untuk jadi imam. Tanggung adik. Besok boleh jawab dengan Allah Ta'ala, walaupun aku ketang, aku boleh jadi imam. Nampak? Betulnya Allah Ta'ala bagi kita semayang, tapi ada peraturannya. Kena ada penjarakan, kena ada macam-macam lah, kita bagi SOP. Tapi ada orang kata, apa takut? Dia kata, ini rumah Allah, takkan Allah nak apa-apakan kita. Bagus. Tuan-tuan suruh dia duduk dalam surau, lepas tu bakar surau ni. Bakar. Kalau dia nak lari keluar, yang pergi dia lari. Buat apa ni rumah Allah, Tuhan akan jaga kita. Biar bakar mampu ikhlas itu. Kan? Ini kaedah orang yang kena berhujah macam tu tak. Punyalah sibuk dulu, kita tak boleh semayang. Surau tak buka, tak main semayang. Kita buka surau, dia tak main tak. Alasan ada. Pasal apa semayang contoh? Nabi pernah biasa buat bid'ah katanya. Bagi penerajan kiri kanan baru dia tahu. Bid'ah. Kita tuan-tuan, kadang-kadang hukum ini dia berubah mengikut suasana, mengikut keadaan. Saya bagi contoh yang paling simple. Contohnya kita nak solat mesti kena buat apa? Ambil wuduk, gunakan apa? Gunakan air. Tapi ada tak ketikanya kita tak perlukan air untuk ambil sembahyang? Kita pakai apa? Reti pula. Lihat belakang ni semua sokongan main surau kan. Mana kata ada benda yang Islam izinkan berlakunya perubahan,
disebabkan oleh keadaan tertentu. Ini hang ngaji kitab 52 lawan untuk kadi, lawan untuk mufti kitab banyak mana tak tahu. Hang betul kitab 52. Hang betul. Patut hang baca ni baik-baik. Hang tanya polis dia tahu. Ngaji kitab 52, mufti bagi fatwa, dia kata mufti ni tak betul. Ingat senang kena bagi fatwa ni. Tengok zaman kita perintah dulu tak pernah tutup surau katanya. Sekarang mereka perintah kononnya ada Islam tutup surau. Ini jenis macam ni dapat faham Banjung Kala. Jenis apa? Jenis nak merosakkan ketenteraman kita, jenis nak merosakkan kefahaman kita tentang Islam yang kita pegang. Kita ada penyakit, mana penyakit kita nak dapat ubat? Dapat pada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita sakit. Apa juga yang kita cakap berkenaan dengan Islam, semua tak betul. Apa juga yang kita bawa pada Islam, kita bawa pada masyarakat tentang Islam pun tak betul. Yang betul dia apa? Buat apa pun tak apa, jadi dia betul. Ini masalah tuan-tuan. Kita ni jenis manusia. Bila Allah kata macam tu, kita akan cuba ikut sebab kita nak jadi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tok Mufti kata apa? Dia kata siapa yang balik kampung saja-saja reti hukum dia haram. Ada alasan dia pakai apa? Apa dia ada dalil dia? Dia ada dalil dia. Taat pada pemerintah, taat pada Nabi, taat pada ada 3. Atiullah, atiur Rasulullah ulil amri minkum. 3 ni kita pegang. Sekarang ni dalam musim sekarang ni pimpinan negara kata jangan balik sebab takut bahaya. Kan? Dia pakai hadis, dia pakai dalil sandaran ayat Quran pun kita kata dia tak betul. Kita duk main buah 21. Nak tunggu 21, tiba-tiba main 29. Mau main tu kan? Abang faham tak ni? Bukan baik sangat ni. Jadi kita jangan tentang orang yang kita tak tahu macam saya. Kalau saya tak nak pakai apa? Pakai emas ke, tak mau bawa sejadah ke, itu saya punya pasal, saya punya sendiri. Saya tanggung sendiri. Tapi yang arahan kita kena ikut. Jangan disebabkan oleh kita rosak satu surau. Dulu kita elak sebab kita takut berlakunya kluster masjid, kluster surau, orang akan kata dekat kita. Sekarang ni dah bagi kelonggaran, kita datang, alhamdulillah. Tapi yang tak datang macam itulah juga. Kita Allah Ta'ala temukan kita dalam bulan Ramadan kali ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa kita. Dosa kita banyak tuan-tuan, banyak sangat-sangat. Itu pun belum tentu Allah Ta'ala nak terima ke tak terima dosa kita. Kalau Allah Ta'ala terima dosa kita, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, macam mana jenis-jenis dosa yang tak terima? Tempat tengok hamba ni, aku covid pun walaupun jarak jauh aku datang surau semayang apa-apa dah. Kan? Bagi kawan-kawan kita, kata kawan kita, Covid pun aku datang ni. Subuh aku main, Zohong, Isyak semua aku main. Hampa pergi mana ni? Dah jadi tunggu riak pun tak ada. Habis puasanya ke mana? Tak tahu. Ya, puasanya tak tahu. Jadi nak pergi jumpa doktor mana ni nak ubati iman kita ni? Ada doktor iman dekat sini. Doktor Iman bin Bahari ada. Doktor yang menyembuhkan iman kita yang rosak ni, tak ada. Boleh ke kita kata Cina lebih baik daripada Melayu? Tak kira dalam isu apa pun, saya tak fokuskan pada siapa-siapa. Kapiak lebih baik daripada Melayu. Mengaji tentang mana? Kapiak tu 24 jam hidup dia memang kapiak. Melayu tu walaupun dia buruk, dia pernah syahadat. Ini beza tuan-tuan, kena ingat. Canang satu Malaysia, kan? Orang kafir yang amanah lebih baik daripada orang Melayu yang mencuri. Kafir tu amanah, kata amanah, memang dia duduk dalam neraka. Melayu tu walaupun dia mencuri, insya-Allah satu hari ayat Allah Ta'ala akan bagi buka hati dia akan masuk surga. Jangan nak samakan Melayu dengan kafir ni. Soal perangai itu lain lah. Perangai ni sama aja. Arab sama Rasulullah sampai zaman kita pun sama aja. Apa zaman Rasulullah ada orang sokong hina Islam? Ada juga kan? Zaman kita ada sama aja. Sama macam Fir'aun dulu. Zaman Fir'aun dulu semua ikut Nabi Musa.
Tak ikut. Dia ikut Firaun sebab Firaun ni apa? Raja. Ikut raja ni senang hidup katanya. Walaupun Firaun tahu apa yang dia buat tu salah, tapi disebabkan oleh orang berkata betul, dia ikut dia. Macam kita lah ni dah tak nak lari mana, pergi kawan dengan Cina. Kena kencing dengan Cina, bau tai sampai lari. Tu pun sokong Cina lagi. Elok mampu buang lah. Sebab apa? Kena ingat tuan-tuan, bab iman ini tak boleh dicampur adukkan dengan benda lain. Sedangkan dalam Islam sendiri, Nabi bagi tahu Islam akan terpisah pada beberapa bahagian. Terbahagi pada beberapa bahagian? 73 yang betul berapa? Itu yang dalam Islam. 73 yang betul satu, kita pun belum tentu betul, tapi kita harap kita betul. Itu yang Islam ada 73 nak yang dia kakak lagi tambah. Pandai ke tak pandai? Pandai dah tu. Kau faham tak? Kalau panggil saya ajak buat santri, memang saya tak reti. Makan boleh ke hari, buat memang tak reti. Sebab apa kita kena cakap benda-benda ni kadang-kadang kita ada orang di atas kan? Macam duduk dalam lokap pun. Oh, ni memang dia jahat. Pengurusi lokap ni. Tak pasal buat saya ada kat atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita dah 21 puasa. Masih ramai lagi datang. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada hikmah yang Allah Ta'ala bagi dengan ujian yang dia bagi kepada kita, tuan-tuan. Ada orang mungkin dah lama tak datang disebabkan oleh Covid, takut dia datang. Tapi kalau dia datang jumpa saya, minta maaf lah kan, saya memang macam ni, lembut. Jadi apa lagi penyakit yang kita nak selesaikan dalam hati kita berkenaan dengan kehidupan kita atas dunia ini sampai kita mati. Banyak penyakit kita. Banyak sangat penyakit kita yang ada dalam agama kita yang kita pegang. Ya, kita buat jadi amalan hidup kita yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena ingat sangat-sangat, termasuk diri saya sendiri. Segala perbuatan kita akan dihadapkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan, kita berkawan, kita berkahwin, kita munakahat, kita beramalan, kita berhukum, kita memerintah, semua ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang. Macam Allah kata nak bagi pahala dalam bulan puasa. Kalau kita main semayang di surau, waktu biasa dia bagi 27 markah contohnya lah kan. Kalau semayang di rumah dia bagi 1. Tanya Allah Ta'ala dalam bulan puasa ini nak bagi berapa? Siapa tahu Allah pernah jawab apa? Tak boleh jawab. Sebab apa? Dia kata puasa ni hak dia nak bagi banyak mana pun dia punya pasal. Masalah dia sekarang kita nak datang ke tak mau. Dulu masa surau tak datang, kita kata aku teringin betul nak pergi maaf dekat surau kan. Bila surau dah buka dia tak main juga, dia pergi alasan lain pula. Jadi orang yang tak mau ni, dia akan sentiasa mencari alasan. Sebab itu bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala besok pun, ada di antara kita akan menyatakan orang lain salah. Sebab apa kita jadi jahat macam ni? Kita bertemu dengan Allah, Allah tanya, kenapa kamu tak solat? Aku nak solat Allah Ta'ala, tapi ni iblis ni ganggu aku ni. Setiap saat aku nak ambil wuduk dia bisik kat aku. Buat apa? Semayang, belum nak start dah dia tak? Dia duduk semayang, dia pun balik kilang ni, balik kilang. Kan? Tak semayang. Jadi dia salahkan iblis kerana dia tak solat. Jadi tentu ingat apa kata iblis dalam neraka. Dia kata apa? Dia memang minta izin daripada Allah Ta'ala untuk merosakkan umat Islam, untuk lari daripada patuh kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala izinkan dia. Jadi dia kata, pasal apa hamba nak ikut aku? Hamba tahu aku salah. Pasal apa hamba nak ikut aku? Sepatutnya hamba tak ikut aku tipu je hamba. Itu yang ada sekarang. Belum kita bertemu dengan fitnah Dajjal yang besar, sebelum berapa tadi tu? Berapa minit? 20 lebih. Okey. Ayat dah akhir ni. Tak semua saya kira mohon. Saya kalau ialah biasa kita buat
Lepas witir, tapi kadang-kadang orang Melayu kita ni, kalau kita pagi witir dia cabut balik. Nak tiup roh masuk dalam telinga membayar. Setan tolak macam ni. Tunggu macam ni kenalah tunggu. Kan? Dia kurang macam tu lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya pun tak berasa nak cakap lama-lama, lebih pada nak tengok muka. Sebab lama sangat saya tak tengok. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita dengan Lailatul Qadar. Tapi bagi saya, setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Setiap malam kita berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang dia orang tu kuat sikit pada kita. Dia berbangkit pula buat tahajud, bangkit pula buat itu, bangkit berzikir, bangkit baca Quran. Itu tak apa, itu bagi masing-masing. Dan usaha kepada masing-masing. Ya Allah Ta'ala sentiasa membuka peluang untuk kita. Mudah-mudahan puasa ini jadi puasa yang terbaik sepanjang umur kita. Macam saya baru lepas Sweet 54. Dia rasanya inilah bagi jadi Ramadan yang terbaik sepanjang 54 tahun hidup atas dunia ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita lagi dalam Ramadan yang akan datang. Kan? Yang penting ada beberapa hari lagi ni rebut lah. Dia Imam kata suruh cakap 10 malam terakhir. Kena rebut tuan-tuan. Rebut. Wallahu alam, terpulang dari imam masing-masing nak mencari atau tidak, terpulang. Yang penting kita buat amal malam, kita berdiri, yang terbaik dia berdiri 1/3 malam. Balik bangkit tidur. Balik dulu tidur dulu pukul 3, 3.30, saya pukul 4.30 bangun. Saya boleh tidur ke tak bangkit lah. Sebab tu saya buat witir siap-siap. Yang kata witir buat lagi di rumah henti kan lah. Sedap-sedap, abang makan sup katanya. Sahur. Orang Kedah kita makan sup. Orang Kedah kata sup. Sebab itu kita galakkan dia buat witir selepas solat tarawih. Kenapa? Sebab kita bimbang, kita tak bangkit sekali. Kan? Kalau tak bangkit sekali, bangkit ujung sikit tak apa, jangan tak bangkit terus ya. Cadang witir. Sebab itu kalau hari biasa lepas isyak saya selalu sarankan pada jemaah buat witir. Paling malas 1 rakaat. Mudah-mudahan ada sedikitlah melepaskan kerinduan pada sahabat-sahabat di sini. Cuma nak beritahu saya hidup lagi. Takat ni masih hidup lagi lah. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan bagi kita untuk meneruskan ibadah puasa dan kena ingat. Bimbanglah, takut Allah Ta'ala tak terima puasa kita dan amalan kita. Kita puasa kita hebatlah, main solat di surau, semayang di surau, tiba-tiba Allah tolak amalan kita. Ini kita kena berhati-hati. Kena perbaiki diri kita. Yang penting sekali perbaiki akidah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat semua benda lillahi ta'ala, bukan pasal orang lain. Lillahi ta'ala. Bila kita buat lillahi ta'ala, itu senang. Kekuatan kita, akidah kita dah terbukti mantap. Dah terbukti mantap. Kalau kita buat solat, datang kuliah pasal yang benda lain ni, tak jadi nanti. Kena belajar berakidah lagi tinggi lagi. Jadi mudah-mudahan adalah sedikit pesanan yang tuan-tuan dapat jadikan panduan. Kalau tak ada tu saya minta maaf lah, tak kelemahan saya. InsyaAllah kita akan teruskan solat kita sampai witir. Lepas tu dia lihat habis baju raya terbang buka lagi ke sana. Tak tahulah saya tak tahu. Jadi sekadar itulah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita lagi. Saya pun ribuan ampun dan maaf atas segala kelemahan dan kekurangan saya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.